Salam sejahtera, saya Emily Anandura. Hari ini akan membentangkan strategi meningkatkan pemahaman teks ilmiah dalam kalangan murid tingkatan 3. Untuk pengenalan, kemahiran mengarang dan membaca bukan sekadar keperluan peperiksaan, tetapi medium penting dalam membentuk empati kepekaan sosial dan upaya murid mengekspresikan pemikiran secara matang. Cara pengajaran bahasa Melayu di peringkat menengah rendah, teks ilmiah sering menjadi cabaran utama kepada murid. Mereka berdepan dengan kosakata tinggi, struktur ayat kompleks, dan konsep abstrak yang sukar dipahami. Akibatnya, murid membaca tanpa memahami, cepat bosan, dan hilang minat terhadap aktiviti membaca. Okey, sebagai guru bahasa Melayu tingkatan 3, saya bertanggungjawab merancang intervensi pedagogi yang bukan sahaja meningkatkan kefahaman teks ilmiah, malah membentuk budaya membaca aktif dan pemikiran kritis dalam kalangan murid. Okey, isu dan cabaran dalam membaca teks ilmiah. Yang pertama adalah kosakata tinggi dan istilah abstrak. Teks ilmiah sering mengandung istilah teknikal dan konsep abstrak seperti kelestarian, globalisasi, integriti, dan transformasi digital. Hal ini kerana murid yang kurang pendedahan kosakata akan mengalami kesukaran memahami maksud keseluruhan teks. Yang kedua adalah membaca tanpa memahami. Ramai murid membaca secara mekanikal, sekadar menyebut perkataan tanpa menganalisis isi, mengenal pasti idea utama atau membuat inference. Yang ketiga adalah kurang minat dan motivasi. Pendekatan pengajaran yang selalu berpusatkan guru dan berorientasikan peperiksaan menyebabkan pembacaan teks ilmiah dianggap membosankan. Seterusnya adalah strategi membantu murid memahami kosakata baharu. Yang pertama adalah pendekatan konseptual. Guru memperkenalkan kosakata melalui konteks ayat, bukan sekadar memberikan definisi. Contohnya dalam teks tentang pencemaran sekitar, perkataan degradasi diperkenalkan melalui situasi sebenar seperti pencemaran sungai di kawasan setempat. Yang kedua adalah peta kata dan peta konsep. Penggunaan peta minda membantu murid melihat hubungan antara perkataan. Teknik ini selari dengan konsep pembelajaran bermakna oleh David Ausubel yang menekankan kepentingan mengaitkan pengaturan baru dan skema sedia ada. Yang kedua adalah teknik failure model. Murid membina jadual 4 bahagian, contohnya definisi, ciri, contoh, dan bukan contoh. Teknik ini membantu pemahaman mendalam berbanding hafalan semata-mata. Yang kedua adalah yang terakhir adalah penggunaan teknologi digital. Aplikasi seperti kuis interaktif dan permainan bahasa dapat meningkatkan keterlibatan murid. Elemen gamifikasi menjadikan pembelajaran kosakata lebih menyeronokkan dan tidak terlalu formal. Selain itu adalah pengelarakan bacaan aktif dan pemikiran kritis. Yang pertama adalah strategi SQ4R. SQ4R ini adalah survey question, and 4R adalah read, receive, record, and review. Teknik ini membantu murid membaca secara sistematik dan aktif. Mereka diajar untuk meninjau teks terlebih dahulu, membina soalan sebelum membaca, merumus isi penting selepas membaca. Yang kedua adalah penyoalan aras diri, iaitu kebat. Guru mengemukakan soalan berbentuk analisis dan penilaian, bukan sekadar soalan fakta. Contohnya, mengapa isu ini memberi kesan kepada remaja. Apakah cadangan anda untuk mengatasi masalah ini? Pendekatan ini selari taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin Bloom.
Oke, yang terakhir adalah pembincangan kumpulan atau pembelajaran kolaboratif. Murid ini dibagikan kepada kumpulan kecil untuk membincangkan isi teks dan membentangkan hasil dapatan. Kaedah ini menempati teori konstruktivisme sosial oleh Vygotsky yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial. Seterusnya menjadikan aktiviti membaca lebih menyeronok. So, yang pertama adalah dalam aktiviti pertama adalah drama dan lakonan ini. Teknik ilmiah boleh diatasi menjadi dialog atau situasi lakonan. Sebagai contoh, teks tentang pemanasan global boleh dijadikan forum remaja atau berbahasan. Oke, yang kedua adalah project ini berasaskan inquiry. Murid menjalankan projek kecil berdasarkan topik teks. Jika teks berkaitan kesihatan mental remaja, murid boleh menghasilkan poster kesedaran atau video pendek. Contohnya pasal pencemaran sungai. Murid boleh membuat poster untuk pencemaran sungai. Seterusnya adalah sudut bacaan kreatif. Maksudnya guru mewujudkan sudut bacaan di kelas dengan bahan bacaan santai ilmiah seperti artikel, majalah, dan infografik. Yang terakhir adalah teknik gallery walk. Contohnya murid menampakkan hasil hiasan atau pertamina di dinding kelas. Murid lain boleh bergerak satu hasil ke hasil lain untuk membaca dan memberi maklum balas. Oke, untuk integrasi nilai kemanusiaan dalam aktiviti membaca. Sebagai guru bahasa Melayu, saya percaya bahawa teks ilmiah juga boleh menjadi medium membina empati keperhatian sosial. Contohnya, teks tentang kemiskinan, perbincangan tentang tanggungjawab sosial, teks tentang alas kita, kesedaran kelestarian. Dan yang ketiga adalah teks tentang warga emas, membentuk empati terhadap golongan rentan. Melalui perbincangan efektif, murid digalakkan mengaitkan isi penting dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Ini membantu nilai kemanusiaan dan bukan sekadar pencapaian akademik. Yang seterusnya adalah peranan guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi berfungsi sebagai penyampai maklumat serta-merta, tetapi sebagai pemudah cara yang membimbing pemahaman kosakata, merangsang pemikiran kreatif, memberi maklum balas, membina, menggalakkan refleksi ke diri. Guru juga perlu peka terhadap kebolehan murid dan memperbaikkan strategi pengajaran murid keperluan kelas. Yang seterusnya adalah penilaian dan pentafsiran. Pentafsiran tidak terhad kepada ujian sahaja. Antara kaedah alternatif, jurnal refleksi bacaan, pembentangan kumpulan, portfolio bacaan, dan kuis interaktif. Pentafsiran formatif membantu guru mengenapasi kelemahan murid lebih awal, membantu penambahbaikan segera. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesukaran murid memahami teks ilmiah bukan pertanda kelemahan mutlak, tetapi cabaran pedagogi yang memerlukan kreativiti dan komitmen guru. Dengan post-textual, pembelajaran kolaboratif, penggunaan teknologi yang integrasi dalam pembelajaran, aktiviti membaca dapat diubah daripada membosankan kepada memanah. Sebagai pakar guru bahasa Melayu, saya menyadari bahawa kejayaan sebenarnya bukan sekadar peningkatan markah berpersoalan. Tapi apabila murid mampu membaca dengan memahami berfikiran secara kreatif dan menzahirkan empati melalui tulisan mereka. Okey, sekian, terima kasih.